Terima kasih kerana bersama kami. Layari zamzarina.com untuk maklumat dan informasi terkini dan berinteraksi dengan Zamzarina secara lebih dekat. Ikuti catatan peribadi blogger Skaf Merah Jambu. Sertai komuniti kerja dari rumah kami. Juga jadilah peminat kami di laman Facebook. Apa kata wanita bersama Zamzarina. Baik, terima kasih bersama lagi dalam Apa Kata Wanita yang bersiaran secara langsung dari Studio 1 Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan terima kasih kepada tetamu-tetamu saya yang datang ni. Ramai ni. Bersemangat betul hari ini. Nampak cantik-cantik. Baju pun bling-bling ni. Nak pergi open house ke? Lepas ni. Okey, baik. Tadi saya bercakap tentang topik kita melentur buluh biarlah dari rebungnya ya, dan bagaimana kita nak mencapai kejuaraan kepada anak-anak kita, dan pastinya ini merupakan pepatah ataupun peribahasa Melayu lama yang masih lagi kita rasakan merupakan satu pepatah yang cukup relevan hari ini dan masih lagi popular digunakan sehingga ke generasi hari ini, walaupun orang kata kita dah masuk ke dalam era teknologi maklumat, era globalisasi, dunia tanpa sepadan, tetapi melentur buluh dari rebungnya itu memang sesuatu yang cukup relevan kerana anak-anak kita ni perlu kita didik, perlu kita pantau dan perlu kita berikan mereka bimbingan sejak mereka dari kecil lagi. Kalau dah jadi buluh tu tak guna, baik kita buat lemang je kan. Seseraya ni. Jadi baik, apa kata kita terus bersama dengan tetamu kita untuk kita bercakap tentang topik hari ini. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada rakan saya juga, Dr. Niki Syuhada Syukur. Apa khabar, Zam? Wah, nampak ceria hari ini. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Tak terlewat Masih lagi kita. Dekat Malaysia ni je kita raya sebulan. Ya. Okey, baik. Lepas ni ke mana ni, cantik-cantik ni? Saya ni adalah beberapa buah rumah nak pergi lepas ni, Zam. Wah, hebat Sampai malam ni. Sampai ke malam ya. Tak apalah, itu merupakan satu budaya. Kata masa ni lah yang masanya kita dapat bertemu dengan sahabat-sahabat lama, saudara mara ya. Betul, Zam. Dalam kesibukan kita ni dengan kerjaya. Jadi baik, topik kita melentur buluh biar dari rebungnya. Ini pepatah lama Melayu yang masih lagi relevan. Menurut Dr. Niki juga masih relevan sehinggalah hari ini, walaupun kita dah sampai ke generasi moden, kita bergantung kepada teknologi maklumat dan sebagainya ya. Saya ni teruja ni, Zam. Kerana ada seminar yang saya kelolakan kan, bermula daripada 23 Oktober nanti. Jadi teruja sangat. Dan juga saya melalui seminar ni telah mendapat seorang rakan baru yang saya nak kongsi cerita dengan Zam hari ni. Boleh ke hari ni? Ini rakan yang cilik ke rakan yang besar ni? Rakan yang cilik, rakan baru dalam hidup saya. Okay, rakan cilik tu kita simpan dulu selepas ni. Kita akan cakap tentang seminar yang bertajuk Rahsia Menjadi Juara. Rahsia Pelajar Juara. Semua ibu bapa mesti nakkan anaknya menjadi juara di sekolah, betul? Walaupun dia tak juara dulu kan. Kemungkinan dia bukan, tapi bila kita melentur buluh biar dari rebungnya, macam yang Zam kata tadi. Jadi untuk pelajar-pelajar itulah masa dia untuk nak naikkan semangat dan nak talent dia tu daripada awal. Okey, baik. Dan juga sebelum tu saya nak cakap tanya kepada Dr. Niki ya, pelancaran buku Dr. Niki ni. Terima kasih, yang bertajuk Ambition, Aspiration, Achievements. Ini bukan buku pertama Dr. Niki ya. Nak cerita sikit apa yang nak dikongsikan dengan pembaca-pembaca buku ni? Buku ni sebenarnya saya ni dah cuba nak buat buku dah 3 kali ya. Itu menunjukkan kalau kita ada cita-cita, kita jangan buang cita-cita kalau dia tak jadi kali pertama. Cita-cita tetap. Ini 3 kali cuba buat. Kali pertama, Zam, saya cuba tulis sendiri. Tak jadi. Ya. Kemudian kali kedua, orang cuba nak tulis juga. Saya minta kawan tulis. Tak jadi juga. Jadi kali yang ketiga, seperti yang kita tengok dalam video tu, seorang penulis bernama David Goh, rakan lama saya dan mengenali saya lebih daripada 10 tahun. Dia pula mencuba untuk menulis dan alhamdulillah dalam masa hanya 4 bulan buku ini telah diterbitkan ya. Dan David Goh dia inginkan saya berkongsi dengan pembaca, kawan-kawan dan orang yang mana nak tahu bagaimana saya menceburkan diri dalam bidang perbankan dan telah berjaya menempa nama
di bidang tersebut. Inilah buku ini bertajuk Cita-Cita dan Kejayaan. Okey. Dan kalau kita tahu Dr. Niki merupakan pakar motivasi dan selalu memberikan aspirasi dalam ceramah-ceramahnya kepada kita yang dah dewasa ni ya. Tetapi kali ini melangkah satu fasa lagi, cuba mencari audiens yang baru iaitu di kalangan pelajar-pelajar pula. Yeah. Daripada mana dapat idea, cetusan idea ni? Kerana bagi saya suatu perjuangan, jika kita boleh merasakan kejayaan tu dari awal, dari kecil-kecil kita dah merasa berjaya, insya-Allah sangat mudah untuk kita mencapai kejayaan bila kita dah dewasa. Jadi itu yang saya nak buat sekarang, iaitu turun kepada generasi muda kita dari awal lagi mendidik minda dia, bagaimana mendidik minda juara. Jadi hari ini saya nak bagi satu bonus tips untuk penonton. Boleh tak? Boleh. Azam? Memang boleh. Ini kita beri kesempatan kepada Dr. Niki. Dr. Niki akan bagi satu demonstrasi. Saya nak demokan ya. Bila pelajar pergi ke sekolah, tak ramai antara ibu bapa yang mengingatkan tiap-tiap hari, hari ini pergi mesti kita nak dapat A, atau kita nak buat yang terbaik di sekolah. Tak ramai yang kita tiap-tiap hari diingatkan. Ya. Kita cuma ingatkan dia bila nak periksa je. Bila nak periksa, kalau tak baru dapat kita A, betul-betul. Itu biasanya warning. Ataupun tak boleh nak tak boleh cara macam tu. Dia kena tiap-tiap hari. Kerana apa? Bila nak dapat sesuatu di depan sana, harian ni lah. Ya, setapak demi setapak setiap hari ni yang menentukan kejayaan di hadapan. Bukan boleh shortcut terus nak berjaya di depan. Apa buat harian? Itu yang menentukan. Ya. So hari ni saya tips untuk pelajar juara ataupun pekerja juara ataupun usahawan juara atau guru juara boleh pakai ni ya. So siapa nak jadi saya punya siapa model kat depan? Yang mana? Dia. Oh, bagus. Kita tepuk tangan. Beri tepukan. Itu satu. Terima kasih. Satu semangat yang positif. Puan nama Riz ya. Okey. Puan tak perlu buat apa-apa, hanya mengikut arahan saya saja. Okey. Puan boleh letakkan tangan di hadapan macam ni. Kalau ada orang lain nak buat pun boleh juga ya. Kalau nak main sekali ya. Okey. Puan tutupkan mata. Puan relax 100%. Puan ambil nafas dan buangkan nafas 3 kali. Relax ya. Okey Puan. Tutup mata sampai saya suruh buka lah. Sekarang tangan kanan Puan ni kita dah ikat satu ribbon yang cantik dan di atas ribbon tu kita ada letakkan belon 5 buah biji belon. Berbagai color lah, berbagai warna yang Puan suka. Di tangan kiri pula kami sedang meletakkan buku-buku yang berat 5 buah buku berat kami letakkan sekarang. Okay, Puan, tangan kanan tu tadi kami dah tambahkan 15 lagi biji belon ya. Dan di tangan kanan tu kami tambahkan 20 kiri tu 20 biji lagi buku. 20 buah buku yang berat-berat. Jadi Puan boleh buka mata. Puan tengok apa yang dah terjadi pada tangan Puan. Tepuk tangan semua ya. Demonstrasi ya. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak ya. Zam, itu demonstrasi yang mudah ya. Kalau minda kita tak ada apa pun kita letak tu, tapi body kita atau badan kita dia mengikut arahan minda. Jadi melentur buluh biar dari rebungnya ataupun membentuk insan biar dari mindanya ya. Kalau seharian kita kata matematik susah, matematik susah, matematik susah, sains saya benci, saya tak boleh bercakap orang putih, saya tak boleh bercakap English, tak reti nak jawab. If kita cakap itu tiap-tiap hari, badan kita sendiri tak ada apa-apa pun dia jadi apa-apa. Ya, dia hanya angan-angan dalaman sahaja. So dari itu, dalam seminar ni nanti saya akan mengajar insya-Allah ya kepada semua orang, satu keluarga datanglah beramai-ramai. Satu keluarga datang memahaminya, iaitu jika kita sentiasa cakap benda ni susah, benda ni tak boleh buat, saya tak mungkin nak dapat straight A, tak mungkin nak boleh terus straight A. If kita cakap itu, maka kejadiannya kita akan lihat sendiri. Dia akan jadi begitu.
Itu yang penyerapan dalam minda kita tu yang cukup penting. Ya. Jadi baik, kita akan berhenti dulu seketika. Kita akan sambung lagi kalau anda nak mengetahui dengan lebih lanjut tentang seminar yang apa nama dia tadi, rahsia pelajar juara. Tapi sebelum tu saya nak tanya tadi bila saya punya audience tadi, bila tangan dia satu atas satu bawah tu, sebenarnya apa yang berada dalam pemikiran dia ketika itu? Dia sebenarnya membayangkan dia sedang, kedua-dua tangannya sedang dikuasai oleh kata-kata yang diserapkan dalam mindanya. Ya, dan dia juga sebenarnya membayangkan di dalam mindanya yang kejadian itu berlaku. Jadi jika dia boleh bayangkan itu, dia juga boleh berkata, saya boleh dapat jadi juara, saya boleh jadi jutawan, saya boleh jadi insan yang lebih baik, dan apa sahaja dia boleh cakap sebenarnya pada diri dia. So dia boleh kontrol pergerakan dia dan akhirnya keputusan yang dia capai dalam hidupnya. Macam saya, Zam, ya, pagi tadi tak berapa sihat. Bangun-bangun tu saya baca-baca Fatihah dan sebagainya. Kemudian saya kata saya sihat. Begitulah yang saya nak dilakukan. Maka di sini dah Dr. Niki, kalau dia kata dia tak sihat, tak adalah dia hari ini. Dia tidak bangun. Okey, dengan itu kita akan kembali selepas ni. Dan jangan ke mana-mana, kita akan bersama dengan si cilik. Orang kata, tadi Dr. Niki kata si cilik rakan barunya yang merupakan genius dalam matematik. Anda pasti tahu kita akan bersama dengan adik Adi Putra selepas ni. Dah lama kita tak dengar berita atau apa-apa cerita tentang Adi Putra, apa perkembangannya. Anda jangan ke mana-mana, bersama dengan Adi Putra dan Dr. Niki dalam Apa Kata Wanita.